Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis akad nikah pada pagi ini, saya dengan ini membuka majlis ini memohon keberkatan daripada Allah. Begitu juga kita bersama-sama pada hari ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pertama ucap syukur, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri nikmat kepada kita pada hari ini, kesihatan, kebaikan, silaturahim, keluarga, dan pada waktu ini kita bersama-sama dalam satu majlis yang sangat indah diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya Imam Satu penolong pendaftar Masjid Ar-Rahman Kampung Bulai untuk mendaftar nikah di kampung ini. InsyaAllah akan menjalankan nikah yang akan jalankan, dan bersama dengan saya ganda saya Imam Rawatib Masyarakat pada Masjid Ar-Rahman. Seterusnya mengurus dan menjadi saksi pada hari ini daripada pihak masjid, dan tuan-tuan juga ada di dalam majlis ini. Jadi sebelum saya perintahkan dan terus kepada majlis akad nikah yang paling penting yang kita nak laksanakan pada hari ini, saya beri ruang sedikit kepada kedua-dua belah pihak, sama ada pihak lelaki maupun perempuan, sekiranya ada apa-apa yang ingin diperkatakan atau ada sesuatu yang ingin dinyatakan supaya tidak ada lagi nanti di belakang hari ataupun selepas hari itu tak ada sempat cakap, tak ada apa dan sebagainya. Sebelum saya bagikan ruang tersebut, saya dengan ini mengucapkan selamat datang kepada bahagian pihak pengantin lelaki daripada mana? Semua bertanggungjawab. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke kampung kami, ke Kampung Bulai Desa Gupermai. Selamat datang kepada tuan-tuan yang datang dari jauh bersilaturahim, datang sini niat yang baik untuk mendekatkan hubungan dengan akad nikah pada hari ini, insya-Allah. Makin ramailah saudara pada orang Kedah datang ke Bulai, insya-Allah. Kita dengar bila ada perkahwinan, ada hubungan, ada persaudaraan yang lebih dekat. Selepas memang kita semua ini sudah bersaudara kerana menjadi orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah. Jadi saya silakan sekejap kepada pihak dua belah pihak, kalau ada apa-apa ucapan ringkas ataupun apa-apa yang dinyatakan secara adatnya, supaya saya kira semua urusan adat telah selesai. Hantarannya kah, perjanjiannya kah, apa benda dijanji hari itu ke, dah selesai tak? Jadi kalau ada apa-apa nak cakap sikit ke di pihak lelaki, silakan. Tak payah panjang, pendek pun tak apa, tapi adalah dengar suara orang Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam, tuan nak dengar ni mai ada daripada Sungai Petani 6 keluarga ya. Dengar bunyi Kedah tu. Yang ramai-ramai ni kami yang duduk Melaka, duduk teman dengan dia. Saya ada orang Lu Raja. Tapi cakap orang Kedah. Jadi terima kasih banyak pada tuan rumah, tuan Imam. Jadi kita minta nikahlah anak kami ni. Hajat dia, kita hari ni hajat dia besar. Jadi kita tunaikan hajat dia lah. InsyaAllah. Terima kasih tuan Imam. Bagi pihak lelaki, kalau selain pada ayah dia, ada nak cakap ayah dia sendiri ke atau siapa? Ayah. Ucap terima kasih sikit balas ucapan tadi. Dia suruh nikah pun tak? Perempuan yang penting ni nak nikahkan ke macam mana? Lelaki dah sudah. Perempuan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Imam yang dihormati dan juga pembantunya kerana sudi datang untuk menikahkan anak-anak kami. Diharap majlis dapat dilaksanakan dengan sungguh sempurna, semoga mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Harap-harap Allah Taala mudahkan urusan kita ini, insya-Allah. Jadi dengan ucapan tu saya kira pun bermaksud
segala urusan adat selesai. Antara yang hadiah-hadiah tu macam biasalah semua dah dilancarkan tuan. Selesai. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Jadi saya dengan ini teruskan kepada upacara ataupun akad nikah syarak yang wajib kita laksanakan pada hari ini sebagai tanggungjawab jadi sebelum saya membaca khutbah ataupun sekarang dipanggil nasihat nikah, itu untuk saya nak dengar suara pengantin. Pengantin abkam dah pun. Pengantin lelaki lah. Pengantin lelaki. Smart orang datang pada Kedah. Memang cakap Kedah ke cakap Melaka? Cakap siap. Cakap Kedah. Cakap siap tak faham kita ni. Kita panggil translate. Jadi apa Imam nak dengar istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kita panggil syahadah. Syahadah ni penyaksian kita. Ini adalah sebenar-benar penyaksian kita kepada Allah dan Rasul. Apa makna asyhadu? Apa makna dia? A'lamu wa a'taqidu bi qalbi wa ubayyin li ghairi. Saya tahu dan saya yakin di dalam hati saya dan saya terangkan kepada sekalian orang yang ada bahawa apa? Dia ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Asyhadu tu makna dia sangat lengkap. Tahu, yakin dan sebut. Baru dipanggil asyhadu. Begitu juga kita asyhadu, kita menyaksikan bahawa apa? Tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Itu syahadah. Syahadah tu penting. Yakin betul dalam hati sehingga kita jadi orang beriman. Kita sebut dengan mulut, hati kita turut sama yakin, bersama-sama dengan keyakinan 100% tadi. Betul-betul meyakini Allah sebagai Tuhan. Itu syahadah. Yang ketiga baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nama Ustaz kan? Bagus baca, Alhamdulillah. Sini nak jadi pelakon. Bagus. Macam ni boleh jadi imam isteri dah, memang pas. Bagus baca, Alhamdulillah. Bagus baca Quran. Naib juara tilawah Al-Quran di Labuan 3 tahun tok-tok. Patut baca bagus. Alhamdulillah. Bagus. Rezeki tuan lah. InsyaAllah. Tilawah. Tilawah di dalam Labuan. Sekolah dekat sekolah. Sekolah menengah sains Labuan. Saya pun minat tilawah juga. Naik Johan Negeri beberapa kali. Allah Tapi Akbar. selalu dapat sebuah hati juga. Saya minat tilawah. Allah Akbar. Kalau taranum saya boleh dapat 30 nahwan ke. Jadi Alhamdulillah, saya bagus baca tu. Saya Alhamdulillah. Jadi Ammar nak nikah ni berapa rukun nikah? Ada 5 kan. Pertama sekali Pengantin lelaki lelaki siapa? saya. Pengantin lelaki tunjuk orang lain, suka orang lain. Pengantin lelaki Ammar. Yang kedua Pengantin perempuan Adik perempuan mana? Adik perempuan memang tak nak keluar? Kena duduk situ je. Tak apa ni. Bagus. Mana pengantin perempuan? Ada. Boleh. Tu. Dah suruh Ammar tengok betul-betul lah tu. Dia dapat pahala. Ammar tengok okey dapat pahala. Boleh? Betul lah. Orang lain. Dah tengok je tu. Tu kedua pengantin perempuan, ketiga Ketiga wali siapa? Ayah. Dia akan nikahkan wali. Yang keempat 4 saksi 2 orang. yang lain pun saksi. Lelaki kita menjadi saksi pada hari ini. Apa peranan saksi? Mendengar ijab kabul daripada ayah. Ijab pada ayah, kabul daripada anak. Supaya apa? Kalau berlaku kemudian tiba-tiba ayah kata, contoh saya tiba-tiba hilang, tak ingat memori. Saya tak boleh nikah pun anak saya. Saksi dah ada 2 saja. Kalau nikah dah gitu. Susah. Kadang-kadang takut ada benda ni, saksi ni penting dalam Islam sebab dia jadi sesuatu atau ada orang kata mana ada, tak ada pun macam saksi ni lah yang menjadi peranan
Pada sebab tu saksi tu kalau ikut syarat dia memang berat sikit. Mudah-mudahan sebab tu kita lepas dalam majlis ni kita banyak istighfar, mudah-mudahan kita jadi saksi pun saksi yang tu syarat tidak tahu pada tu mudah-mudahan. Yang kelima ijab. Ini saya baca nasihat ringkas kemudian kita teruskan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فبالصوم فإنه له وجاء. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi kesempatan, kesihatan, kelapangan sehingga kita dapat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan majlis ini dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala perkara yang kita bimbangi, daripada segala wabak penyakit, daripada segala perkara yang tidak baik. Allah berfirman di dalam Quran yang mulia sebagaimana dibacakan tadi, wahai sekalian manusia, takwalah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu daripada diri yang satu, yakni Adam alaihissalam. Dan daripada Adam itu dijadikan Sayyidatina Hawa dari nusuk pilihan. Daripada mereka berdua berkembang berketurunan yang ramai lelaki dan perempuan. Dan takwalah kamu kepada Allah, yang mana dengan meminta kepada Allah kamu menyebut-nyebut nama-Nya. Nabi SAW bersabda, nikah itu adalah daripada sunnahku, jalananku, caraku, kehidupan, cara hidup. Siapa yang tidak beramal dengan sunnahku maka dia bukan dari kalangan. Nabi menyeru kepada pemuda-pemuda yang mampu berkahwin. Ya ma'syarah syabab, wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu untuk bernikah kahwin maka hendaklah dia berkahwin. Kerana perkahwinan, akad nikah itu menjaga akan pandangan mata dan memelihara akan kehormatan dan kemaluan kita. Barang siapa yang tidak mampu berkahwin maka hendaklah dia berpuasa. Kerana puasa itu mempunyai faedah, perisai untuk memelihara diri seseorang. Nabi SAW banyak menyebutkan kelebihan orang-orang yang berkahwin, bagaimana galakan kepada para pemuda. Maka dengan kebaikan perkahwinan itu perlulah dimulakan dengan niat-niat yang baik dan suci, supaya pernikahan itu menjadi pernikahan yang mempunyai niat ibadat. Antara niat-niat yang perlu kita pastikan ketika bernikah kahwin adalah niat berkahwin tadi adalah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Berkahwin adalah untuk memelihara kehormatan dan diri. Berkahwin untuk memberikan ketenangan kepada jiwa untuk beribadah dan beramal kepada Allah. Berkahwin itu adalah tujuan untuk meramaikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyebutkan, tanakahu takatharu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Bernikah kahwinlah dan berketurunanlah, kerana aku, kata Nabi SAW, sangat berbangga dengan bilangan umatku yang ramai pada hari kiamat. Tentunya hasrat Nabi tadi tercapai melalui perkahwinan yang suci dan sahih dengan anak zuriat yang bersih dan baik. Allah berfirman di dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina, kerana zina itu adalah perbuatan yang keji, fahisyah, dan jalan yang tidak baik. Dan perkahwinan mempunyai perkara-perkara yang perlu diambil perhatian. Antaranya kewajipan suami dan isteri. Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Nafkah zahir yang berbentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Batin yang bermaksud keperluan hubungan suami isteri. Begitu juga maksud keperluan nafkah batin, iaitu apa? Keperluan batin iaitu dalam beribadah dan menuju jalan keridhaan Allah Ta'ala. Suami memimpin isteri kepada jalan yang baik, menggalakkan, menyuruh isteri mendirikan solat,
menyuruh isteri berpuasa di bulan Ramadan, menyuruh isteri menunaikan zakat bila cukup syaratnya, menyuruh isteri kepada menunaikan haji di Baitullahil Haram. Begitu juga isteri kewajipannya mentaati perintah suami selagi mana perintah tersebut tidak berlanggar dengan hukum syarak. Apa yang suami suruh, selagi perkara tersebut perkara yang sesuai, yang baik, maka wajib ditaati oleh isteri selaku seorang isteri. Isteri wajib menjaga rumah tangga, isteri wajib menjaga hati, menjaga keluarga, menjaga apa yang diperintahkan oleh suami sesuai dengan kehidupan berumah tangga yang baik. Kedua-dua pihak, bagi suami dan isteri, menghormati keluarga masing-masing, menjadikan sebagai keluarga, menghormati kedua-duanya, dan isteri menjaga rumah tangga dan tidak memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumah tangga. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak lagi perkara yang berkaitan dengan rumah tangga perkahwinan. Selepas daripada berkahwin, semua orang akan melaluinya. Kita yang berkahwin, kita melaluinya. Ada fasa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jeffrey berapa puluh tahun kahwin? 30 tahun, Alhamdulillah. Kita baru nak buat buka buku ni, kita banyak belajar pada orang lama. Kenapa? Perkahwinan ni sangat penting untuk kita skill ataupun dipanggil pengalaman perkahwinan itu untuk menjaga dengan baik. Saya suka sebut di dalam khutbah ini, kenapa? Masalah perceraian yang berlaku sekarang adalah sangat tinggi di kalangan orang muda. Kalau saya duduk pejabat agama dulu, yang cerai itu bukan umur 40 tahun, umur 23, 25, 22, elok-elok, cantik-cantik lagi, muda-muda lagi, tapi apa ni? Janda. Dan apa tadi? Ialah cabaran masa sekarang yang sangat besar. Mungkin berbeza dengan dulu. Sekarang ada Facebook, ada WhatsApp, ada telefon canggih. Kadang-kadang benda yang lama tak berputik balik. Benda yang dah lama tak terdengar balik. Dia tak pernah jumpa kekasih sekolah. Ini kita akhirnya berlaku. Akhirnya menyebabkan perpecahan, keretakan rumah tangga ni. Jadi saya ajak supaya kita mengambil pandang kali ini supaya dapat menjaga. Kerana tadi masalah perceraian yang utama ialah Facebook. Benda-benda maya ni sebab benda terhubung semua. Dulu kalau kata habis-habis ni begitulah kalau kata tu, tapi sekarang ni duduk di Amerika pun tetap macam duduk di sebelah rumah, duduk di mana pun. Jadi itu satu kali yang sebelum kita ambil perhatian. Supaya apa? Makanya kita menjaga dan kita. Isteri mengadu ke suami, suami mengadu pada isteri lah, yang lebih baik. Jangan kita jadikan tempat-tempat lain, kerana itu boleh menyebabkan sebab InsyaAllah saya doakan dan kita doakan dan semua berada di sini pun doa yang terbaik untuk pengantin pada hari ini, dan kita semua juga bersama-sama berkati dan berkati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Saya sendiri untuk mengucapkan amal jawab saya supaya dan dia ucap amal jangan ulama tu. Tak apa, ambil nafas tak apa. Relax je. Cuma hari nampak panjang. Tapi cuma jangan pergi minum air, jangan siap fikir tu, jangan. Maksud tu dalam satu majlis. Boleh ayah nampak biasa pakai apa? Itu senang. Jadi faham. Nak cakap anak pun boleh. Boleh ayah? Salam. Kalau tak salam saya tanya kan, kalau memang tak salam sampai tahun depan jangan salam. Tapi kalau lepas ni salam kan. Nangis habis. Dah sentuh sama apa ni? Baik. Untuk ayat. Uzawwijuka
uzawwijuka ala ala ma amara Allah amara Allah bihi bihi min min imsakin imsakin bima'rufin bima'rufin aw au tasrihin tasrihin biihsan. biihsan. Amar Hafiz Azad bin Afar Nafis Amar Nafis Azad bin Adnan. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Aida Adriana binti Jafri dengan mas kawinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Aida Adriana binti Jeffrey dengan mas kawinnya RM100 tunai. Alhamdulillah. Sah. InsyaAllah. Sah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا رؤوف يا حليم، ألق الرحمة يا الله، ألق الرحمة يا الله، ألق الرحمة يا الله، والمحبة والمودة والشفقة والألفة بيننا وبين أهلينا وبين